Hilang dah suara manja si Emilia ni. Dari tone suara, Hizam amat pasti yang Emilia bukan berumur 17 tahun. Susah nak terangkan, tapi dia cakap dari suara je dah tahu suara perempuan pertengahan umur. Hizam cuba berlagak tenang, tapi makin lama dilayan makin melampau pula si Emilia ni. Okeylah weh, lain kali tak payah ke rumah, boleh tanya dekat kelas je. Okey, alright, jumpa kelas esok minggu depan. Dan terus Hizam letak telefon. Ayah dia terus tanya siapa. Hizam cakap kawan dia telefon nak tanya pasal kelas tuition besok ada ke tak. Kenapa bangang sangat kawan kau tu sampai main-main telefon? Telefon dia rosak sikit. Tadi dia call, dia pun tak dengar. Tu yang cuba call banyak kali tadi. Ayah dia masih tak puas hati dengan jawapan si Hizam ni. Ingatkan dah selesai dekat situ lah. Rupa-rupanya tengah-tengah malam buta si Emilia ni main-main telefon lagi. Kali ni lagi teruk. Dari pukul 12 malam dan tak berhenti-henti dia telefon. Ayah sampai dah cekik leher Hizam suruh bagi tahu siapa sebenarnya kawan yang main-main telefon ni. Hizam mati-mati cakap tak tahu. Bila ayah dia suruh Hizam angkat, Emilia akan maki hamun berbakul-bakul dan sepantas kilat Hizam akan letak dan cakap tak ada orang pun. Beberapa saat kemudian berdering semula. Benda yang sama Emilia akan letak kalau bukan Hizam yang jawab. Ibu apa Hizam pun bukannya bodoh, tak ada boleh dengar suara dekat corong telefon tu kalau Hizam yang angkat. Tak kiralah macam mana Hizam bersusah payah, dia cuba cover deringan seterusnya. Hizam dipaksa angkat dan sebaik saja dia cakap hello, ayah terus rampas ganggang telefon. Siapa ni? Emilia tak menjawab, tapi kali ni dia tak letak. Ayah tanya berulang kali, siap ugut nak report polis. Suara perempuan ketawa mengilai punyalah kuat sampai ayah cepat-cepat alihkan corong telefon tu dari telinga. Hilayah Emilia cukup kuat sampai adik-beradik dia terbangun tidur. Aku bunuh kamu semua. Terus letak. Hizam dah tersedu-sedu menangis. Malam tu juga pukul 1 pagi, satu family pergi balai polis. Dekat balai polis tu lah Hizam ceritakan pasal Emilia ni dari A to Z. Kejadian ni jadi zaman dial-up internet. Istilah jenayah cyber pun tak wujud lagi. Polis mengandaikan ini kes budak-budak kena buli je. Mereka dinasihatkan untuk pulang dulu dan cabut wayar telefon malam ni. Besok pagi pasang balik dan kalau masih kena ganggu, datang balai semula. Masa sampai dekat depan rumah, ada plastik hitam tergantung dekat pagar. Ayah pergi periksa dan cepat-cepat lempar plastik tu ke tong sampah. Dalam plastik tu ada tahi, kata ayah. Hizam dah lemah satu badan. Sekarang Emilia dah tahu dekat mana dia tinggal. Belum sempat pun buka pintu, telefon dah mula berdering. Ayah terus pergi dekat telefon dan terentap kabel telefon tu sampai putus. Ini semua salah kau, main internet sampai menyusahkan orang, kata ayah. Hizam tak dapat tidur malam tu. Azan subuh berkumandang. Bilik rasa berbahang. Dia menuju ke tingkap untuk buka biar udara pagi tu masuk. Dari tingkap, dia nampak bayang seseorang tengah berdiri di sebalik tiang lampu. Dekat tangan penuh dengan beg-beg plastik. Hizam tahu siapa tu. Cepat-cepat dia menyorok sambil menangis. Tersedu-sedu di atas lantai. Petang! Geril besi tingkap bilik dibaling sesuatu. Objek yang berlaga dengan geril tu masuk ke dalam bilik dan jatuh dekat lantai depan Hizam. Dia amati objek tu. Tutup botol. Ketang, satu lagi tutup botol masuk dalam bilik. Satu lagi, ketang, dan lagi. Hizam terus menjerit. Jeritan Hizam tu memecah kesunyian subuh pagi tu. Ibu bapanya bergegas buka pintu bilik dan nampak Hizam terperosok, peluk tubuh dekat dinding bawah tingkap. Dia dah tak peduli, menangis macam budak kecil dah. Hizam beritahu pasal Emilia ada dekat luar tu. Ayah pergi tengok dekat tingkap dan jerit, "Woi!" Lalu bergegas keluar. Hizam dapat dengar Emilia berlari dari bunyi-bunyi plastik yang berlaga. Mak tekap tapak tangan ke tubuh. Panas. Hizam demam. Pagi Sabtu tu lengang. Mungkin ramai masih tak bangun lagi. Hizam sekeluarga pergi ke klinik. Doktor sahkan Hizam demam. Bukan demam biasa, tapi demam kuat sampai terketar-ketar badan. Dan dinasihatkan kalau besok masih tinggi suhu badan, Hizam akan dimasukkan ke dalam wad. Pulang dari klinik, jiran-jiran dah berkumpul depan rumah. Mereka bagi tahu yang pintu rumah terbuka, tapi pagar rumah terkunci. Bila mereka masuk dalam rumah, semua okey. Tak ada apa yang terbalik atau pecah. Tapi dekat tengah ruang tamu tu, semua baju pakaian mereka tu satu keluarga dilonggokkan macam bukit. Bau hancing tengit menusuk hidung. Bila tengok betul-betul, baju pakaian tu dah lembap. Ada orang kencing dekat longgokan baju mereka tu. Belum habis terkejut lagi, adik-adik Hizam terjerit-jerit keluar dari bilik. Dekat setiap satu katil ada bangkai burung letak baik punya atas bantal.